dah lah happy. Suara kita dia boleh dengar lah. Saya playkan benda ni. Doktor cakap apa tadi? Apa Show Kids kan? Yang mana video? Yang live tu dekat Show Kids kan? Dekat Show Me Kids. Show Me Kids School. Ini sekejap Doktor boleh chat tak tepi ni? Chat apa? Boleh chat tak tepi ni? Dekat dalam tu boleh chat. Perasan chat. Boleh komen tak situ? Okay. Dah boleh start ke atau you Doktor nak? Boleh je, saya okay je. Okay, boleh Alright. Cuma nanti saya nak buat giveaway lah. Macam throughout the video, saya buat 3 kali kot giveaway supaya orang stay. Alright, nanti Doktor sebut. Okay. Okay. Alright.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, very good morning. Okey. Saya Principal Red, pengasas dan CEO kepada Show Me Kids, jenama Show Me Kids. Pagi ni kita bersama-sama dengan seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang beliau. Okey, kita bawa bersama Dr. Mariam Aziz untuk berkongsikan dengan kita kenapa kita perlu sanitize, disinfect rumah. Okey. Kenapa kita perlu sanitize, disinfect rumah pejabat, tadika maupun sekolah dan bagaimana cara yang betul. Okey, kita bagi beberapa minit lagi untuk para pendengar yang baru saja masuk untuk keep on. Kita nak tambah lagi viewers, pendengar. Okey, boleh pada yang dah bersama dengan kami boleh teks kami untuk kami mengetahui anda di sana say hi atau assalamualaikum atau apa. Okey, sebelum saya bawa sama Dr. Mariam. Okey. Okey, insya-Allah pada pagi ni kita akan kongsikan beberapa topik yang penting, bagaimana kita nak jaga hygiene, bagaimana kita nak sanitize dan basuh tangan dan apa perbezaan dia, dan juga macam mana kita boleh tahu penggunaan termometer yang betul dan apakah produk-produk yang terbaik yang kita boleh gunakan untuk membuat aktiviti-aktiviti tersebut. Okey, untuk tidak buang masa, saya jemput bersama Dr. Mariam. Sekejap ya. Okey. Sekejap ya Dr. Mariam. Sekejap. Maaf. Tunjuk dalam. Minta maaf Dr. Mariam. Boleh? Okey. Alright. Baik. Minta maaf Okey. Bersama-sama dengan saya Dr. Mariam Aziz, pengasas dan founder kepada produk Merijadin, seorang medical doctor yang berasal dari Kedah tapi berniaga di seluruh Malaysia, dan beliau akan berkongsikan dengan kita semua, para pendengar pada pagi ini, okey, bagaimana ataupun kenapa kita perlu sanitize, disinfect rumah kita, pejabat atau tadika post PKP ni dan bagaimana cara yang betul. Okey, Dr. Mariam, silakan untuk berkongsi pengalaman dahulu sebelum kita pergi soalan-soalan yang saya boleh utarakan. Begitu juga dengan mana-mana soalan-soalan daripada pendengar boleh ditekskan supaya dapat kita tengok, dapat kita utarakan dalam live ni. Silakan Dr. Mariam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Dr. Mariam Aziz dari Merijadin lah. So, saya seorang medical doctor, berpengalaman bertugas sejak tahun 2011 dan sekarang ni saya dah bertugas di klinik sendiri dan juga menjalankan bisnes sepenuh masa lah. Okay, menjalankan bisnes Merijadin dan kita keluarkan produk baru, Country Sites, produk home cleaning. Okay, so insyaAllah hari ni kita akan berkongsi, tapi video saya ni dia lag sikit. Okay, nampak dekat Facebook dia lag sikit, tapi kita try to adapt lah. Alright, so saya rasa tu sikit lah penerangan tentang diri saya. So mungkin kita boleh terus ke topik perbincangan. Kalau rasa macam ada nak tanya apa-apa, boleh terus komen. Kita insyaAllah kita akan jawab live. Hari ni kita nak bercerita tentang topik kebersihan kan. Kita nak membezakan apa beza antara mencuci, cleaning, apa beza antara sanitizing and also disinfecting. Kadang-kadang ramai orang dia tak sure kan apa maksud benda ni, berapa kerap dia buat, macam mana cara nak buat. So kita akan share, kita share dalam versi yang mudah faham, yang semua orang boleh buat dekat rumah, kat tempat kerja, dekat sekolah, tadika, okay.
So saya rasa itulah yang kita akan bincang hari ini. Baik. Terima kasih Dr. Mariam atas introduction yang very brief. Boleh saya bermula dengan soalan-soalan. Ada sebelum tu saya bacakan beberapa teks. Ada ni, Assalamualaikum, salam 16 Ramadan Karim. Waalaikumsalam Siti Khatijah Yusof. Mariam Said, Waalaikumsalam. Terima kasih. Teruskan dengan soalan-soalan atau texting kami supaya kami dapat panjangan kepada Dr. Mariam. Mungkin soalan pertama saya, Doktor. Kalau kita tengok sekarang ni dalam musim PKP, kita belum post PKP ni. Apabila kita dalam PKPB mungkin tamat dalam 12 Mei atau mungkin dilanjutkan, tapi kerajaan senantiasa menekankan tentang kebersihan, hygiene, the correct hygiene lah, kebersihan. Jadi timbul beberapa ayat baru kepada kebanyakan pengguna lah, kebanyakan kita kan. Contohnya sanitization. Terma baru, sanitization. Lepas tu yang kedua, disinfectant. Lepas tu yang ketiga wujud paling simple adalah wash. Bersih lah, wash kan. Boleh doktor kongsikan bersama terma ni mungkin dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu, dan apakah perbezaan di antara tiga-tiga ni, disinfectant, sanitization dan satu lagi wash. Silakan. So bismillahirrahmanirrahim, saya mulakan lah dia mula-mula waktu mula-mula start COVID punya wabak kan, semua orang start sedar bila WHO dia announce pandemic. So waktu tu semua orang memang mula dengar tentang basuh tangan, cuci tangan dan juga sanitize tangan. Kami pun terkena juga dia punya tempias viral dia tu bila semua orang memang mencari sanitizer waktu tu. Tapi saya rasa mungkin juga ramai waktu tu kurang faham lagi sebenarnya apa beza antara cuci tangan dan juga hand sanitizer. Sebab bila sampai ke tempoh yang sebab tak lama lepas umum pandemik tu kita terus start PKP. Bila PKP ni kita ramai yang sebenarnya berkurung kat rumah. Tapi semua orang masih nak guna sanitizer berkali-kali kat rumah. Tapi sebenarnya tu yang saya nak terangkan supaya semua orang faham lah sebenarnya bila masa nak guna sanitizer, kenapa kena guna sanitizer, bila masa nak cuci tangan kan. So that kita buat amalan yang betul dan sesuai, tak payah nak membazir-bazir kan. Kalau macam time kita boleh cuci tangan, tak payah nak beli sanitizer, asyik pakai sanitizer je kan. Sebenarnya macam ni ada dua benda yang paling penting sebab kalau kita tahu COVID ni kan, coronavirus ni, dia adalah satu virus yang tersebar melalui water droplet. Water droplet ni kalau nak mudah fahamnya kan, kita kata macam ni lah, kadang-kadang ada orang dia bercakap, air dia percik-percik kena kita terasa. Ada kadang-kadang lah kadang-kadang ada orang bercakap air dia kena kita. Kata percik. Menyembur kan kena kita. So kita rasalah air tu, water droplet tu. Ataupun kadang-kadang ada orang dia duduk dekat dengan kita, dia bersin, air dia bersin dia tu terkena kita. Kita pun gelilah kan, kita rasa benda tu. Tapi sebenarnya, walaupun contohnya kita duduk bersembang dengan orang, kalaupun dia cakap tu orang kata tak menyembur, tapi sebenarnya ada keluar water droplet juga. Ada keluar water droplet yang mungkin sebab dia terlalu kecil kita tak rasa. Dan melalui water droplet ni lah, kalau orang tu dijangkiti coronavirus ni, COVID ni akan duduk dalam water droplet tu, jadi bila dia menyembang dengan kita daripada orang tu dia akan sampai kat kita. Bila sampai water droplet kat kita yang mengandungi coronavirus tu, dia akan masuk dalam sistem pernafasan kita, hidung kita ke mulut kita ke, dan kita akan dijangkiti. Itu sebenarnya cara jangkitan coronavirus. So disebabkan itulah, kalau kita tengok langkah yang kerajaan semua, satu, kita kena jarakkan social distancing. Antara benda paling penting. Yang orang tak perasan yang paling penting sebenarnya social distancing. Because bila kita duduk jarak lebih kurang 1,5 meter, lebih kurang 6 kaki. 6 kaki ni panjangnya seorang dewasa. Biasanya seorang jarak juga jarak. So kalau senang, kalau kan kadang-kadang kita nak imagine kan berapa jauh aku ke jarak kan. Kita berdiri kat sini, lepas tu ada orang berdiri kat sana, kita imagine kalau antara kita dengan orang tu, kalau satu lelaki dewasa boleh baring merentang tu, betul lah tu. Kalau masih terlalu rapat, tak muat untuk seorang lelaki dewasa baring merentang tu, maksudnya tak cukup lagi. Sebab bila kita jarak lebih kurang 6 kaki, barulah water droplet orang tu tak akan sampai dekat kita. Itu benda paling penting.
Okey, yang kedua adalah kerajaan waktu tu mula-mula dia suruh kita semua pakai penutup hidung dan mulut. Okey, walaupun pada awal-awalnya apa yang disuruh adalah orang yang ada simptom saja untuk pakai. Tapi kadang-kadang kita tak tahu juga, ada orang mungkin dia ada simptom tapi tak bertanggungjawab, dia tak pakai. So dia punya water droplet sampai kat kita. So bila kita pakai penutup hidung dan mulut, kita tutup, water droplet daripada orang yang dijangkiti tu tak akan sampai kat kita lah. Basically kita protect diri kita sendiri. Okay, itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga waktu tu apa yang digembar-gemburkan, apa yang orang kata yang kita being encouraged to do adalah kita kena cuci tangan. Kita kena cuci tangan. Cuci tangan ni bukan macam ni tau, letak buka pipe, cuci ni siap. Okey tak, itu bukan definisi cuci tangan. Kadang-kadang budak-budak kan nak makan, masak-masak ni, itu bukan definisi cuci tangan. Cuci tangan tu definisinya adalah mesti 20 saat. Okey, menggunakan sabun selama 20 saat. Kalau ikutkan, kalau macam kita doktor, biasa kat hospital kita ada teknik lah. Kita ada teknik kita cuci. Tapi kalau cuci biasa pun di kurang 20 saat dah okey. Tapi make sure guna sabun. Kenapa kita kena guna sabun? Okey, kenapa kena cuci tangan guna sabun? Sebab coronavirus ni dia adalah satu kita panggil envelope virus. Okey, virus yang kat luar dia ada sarung. Ada envelope. Bayangkan macam surat dekat dalam envelope kan, dia macam tu. So bila dia ada envelope kat luar tu, envelope dia ni bersifat lipophilic lah. So basically envelope dia ni bila terkena sabun, dia akan macam orang kata terurai, kurang macam tu lah. So dia jadi tak aktif lah. Dia jadi macam dah hanya aktif lah, tak guna. Sebab itulah kita dinasihatkan untuk cuci tangan dengan sabun. Dan mencuci ni, so kita masuk kepada definisi lah. Kita masuk ke definisi. Sebab ramai tanya kan sebenarnya apa beza cuci tangan ataupun sanitize. Yang mana lagi bagus? Berapa kerap kena buat? Ramai yang tanya. So kita terus ke situ. Cuci tangan ni, cuci tangan nama pun mencuci. Mencuci maksudnya kita nak wash away. Kita nak wash away germs, kita nak wash away kotoran. Contohnya macam saya kawasan satu contoh, mungkin kita makan nasi. Kita makan nasi, dekat tangan kita ni ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa nasi tu. Tangan kita kotor. Tangan kita kotor. So tangan kita kotor, kita kena cuci. Maksudnya tangan kita soil, dia kotor. So kita kena cuci sebab proses mencuci tu dia akan buang kotoran. Dia akan buang kotoran. Dan dalam masa yang sama, bila dia buang kotoran, dia akan buang juga kuman daripada situ. So basically kita wash away. Tapi kuman tu mati ke? Kuman tak mati. Kebanyakan kuman tak mati. Tapi dia bersih dari tangan kita. Kuman tu kita di tangan lah. Macam mana? Kalau kita wash away, maknanya kuman tu dah tidak melekat di tangan lah. Yes, tak melekat dari tangan. Tapi walaupun ada kuman yang dia wash away daripada tangan kita, dia tak mati. Tapi kena ingat yang COVID tu dia envelope virus yang bila terkena sabun dia hanya aktif. So sangat berkesan bila kita cuci tangan. That is why kita advise kerapkan cuci tangan. Kita tak nak macam bila tangan kita ni kan dia pegang benda-benda kotor, lepas tu kita tak cuci, kita start pegang garu hidung, pegang muka. So benda tu dekat untuk masuk dalam kita punya respiratory system. Itu mungkin kenapa kita kena cuci tangan. Kalau sanitize pula, sanitize ni adalah kita nak sanitizer sebenarnya lebih kurang macam disinfectant. Tapi cuma biasanya dia depends juga. Contohnya kalau macam kita gunakan sanitizer yang alkohol dia 70%, 75%, sebenarnya benda tu pun sebenarnya dah level disinfectant. Maksudnya kita membunuh. Kita membunuh kuman. So bila kita membunuh kuman, tapi kita tak mencuci kotoran daripada tangan. Dia bunuh kuman, kita tak kenalah kuman tu. Tapi dia tak mencuci tangan, dia tak cuci kotoran. Sebab tu ada study, ada study yang menunjukkan, ni study dekat Europe lah. Dia, ada setengah orang dia suka sangat pakai sanitizer. Jadi dia jarang nak cuci tangan. Macam kita orang Malaysia kita memang suka cuci tangan. Kita bukan suka cuci tangan je, kita even kita pergi toilet, kencing ke berak ke pun kita suka basuh air. Tapi kalau macam kat sana diorang tak suka guna air kan. Even kadang-kadang kalau kita pergi kat negara-negara yang dia suka wipe, guna tisu apa? Yes, dia guna wipe, dia dry toilet. Bila kita guna air dalam tandas tu dia marah. Kadang-kadang dia nak halau. Dia tak suka kan, sebab dia tak suka basah-basah. Kita orang Malaysia memang dah terbiasa lah, kita suka cuci dengan air. So
Dalam kajian ni, dalam kajian ni dia menunjukkan orang yang dia adalah a group of people, dia kaji, dia sangat suka sanitize. Contohnya contohlah kita pergi supermarket. Kita pergi supermarket, kita ambil buah. Contohnya kita ambil sebiji apple. Kita pegang buah tu, lepas tu kita nak makan, kalau kita Malaysia memang kita basuh lah, kita basuh buah, kita basuh tangan kita tu baru kita makan. Tapi kalau kat sana, lepas tu dia keluarkan sanitizer, dia sanitize tangan dia rasa kuman dah mati, dia ambil makanan dan makan. Ini dua keadaan berbeza. So orang yang tak mencuci tangan, dia just sanitize sahaja, memanglah dia tak dapat penyakit yang disebabkan oleh kuman. Dia tak dapat penyakit sebab kuman dah mati lah kat tangan dia baru dia makan. Tapi dekat tangan dia yang kotoran, contohnya pesticide, macam buah-buahan ke apa, kadang-kadang dia ada pesticide, ataupun kadang-kadang dekat sekeliling kita chemical. Orang kadang cuci meja dengan apa-apa, kita spray chemical ke apa kan, lepas tu tangan kita pegang, all the chemical yang ada kat tangan kita dia akan masih melekat kat situ. So bila kita pakai sanitizer, chemical tu memanglah kita membunuh kuman, tapi sebenarnya sanitizer tu tak menghilangkan kotoran. Sebab tu rules dia macam ni. Kalau boleh cuci tangan, cucilah tangan. By default cuci tangan. Tapi kalau kita berada kat tempat yang tak boleh nak cuci tangan, baru kita gunakan sanitizer. So number one cuci tangan. Barulah second option sanitize. Betul. Yes. Kalau kat rumah, kita memang duduk rumah time PKP, tak keluar pergi mana-mana, tak perlulah sanitize tangan kat rumah. Kan especially kat rumah kita tak ada orang lain, orang yang sama je duduk hari-hari kat rumah. Kita nak unless lah kita kat public places kan. Contoh public places, katalah kita pergi shopping. Kita pergi shopping, kita ambil shopping trolley, kita pegang shopping trolley. Shopping trolley tu, dia punya handlebar tu, sebelum kita tak tahu siapa yang pegang. Mungkin orang sebelum kita tu sebenarnya dia ada COVID. Lepas tu kita pegang. That is why bila kita pergi shopping trolley tu kita sanitize dulu. Spray sanitize dulu, biarkan for few, kalau ikutkan sebenarnya kita tinggal 10 minit benda tu, jangan lebih kering. 10 minit sepatutnya. Kalau ikutkan jangan wipe. Jangan wipe. So lepas kita dah sanitize, biasanya kita kalau alkohol dia lagi cepat kering lah. Kita letak macam 1 minit 2 minit pun dah kering, barulah kita pegang. Sebab of course lah kan, takkan kita nak pergi supermarket, lepas tu buat pula kan, perangai orang Islam kita suka wuduk kan. Ambil air dengan sabun pergi cuci pula, memang tak boleh lah. So itu yang saya maksudkan, kalau macam yang terbaik adalah cuci tangan. Kalau option tak boleh cuci tangan. Contohnya kita pergi shopping barang, lepas tu ataupun kadang-kadang kita lepas pegang-pegang barang shopping tu masuk kereta kan, kadang-kadang kalau saya suka juga sanitize dashboard, sanitize handle, ataupun kita pergi kedai kita masuk pula public toilet kan, so tangan kita tu kotor kan bila pegang handle toilet ke apa ke, so kita sanitize. Kalau waktu tu kita tak nak cuci lah, kalau boleh cuci, kita cuci. So basically itulah beza antara hand washing dengan hand sanitizing. Ataupun disinfecting, because sekarang ni kalau tengok sanitizer kita memang dah level disinfectant juga sebenarnya. Because disinfectant ni maksudnya kita membunuh. Beza antara kita wash away, mencuci dan juga membunuh kuman tu. So basically itulah yang ramai kena faham. Kenapa sebenarnya kerajaan suruh kita cuci tangan, orang kata new norm. Norma barulah. Norma baru hari ni cuci tangan. Kalau tak boleh nak cuci tangan, kita sanitize ataupun kita sanitize tangan kita. Baik. Tadi doktor dah sempat sentuh pasal disinfectant punya apa nama. So disinfectant ni sebenarnya sama juga, iaitu kita membunuh kuman. Tapi beza antara sanitize dan disinfectant ni, biasanya disinfectant ni dia lagi, orang kata level dia lagi tinggi lah. Orang kata dia punya macam kita memang betul-betul nak hilangkan kuman langsung dekat situ. Usually kalau disinfectant ni kita biasanya gunakan pada barang, pada barang, surfaces, especially kalau macam kita macam kita kat hospital kita kata kita disinfect peralatan yang kita guna untuk untuk buat apa-apa prosedur lah hospital kan, kita memang nak disinfect. So disinfect ni dia lebih, orang kata lebih membunuh kuman lah. Lebih tu yang satu orang kadang-kadang claim 99.9% hilang germs kan. Sebab usually kalau macam biasanya lah sebelum ni kat rumah jarang pun kita disinfect kat rumah. Biasanya kalau kat hospital sebab kita kadang-kadang tu macam tools yang kita gunakan untuk operation, kita tak nak
dapat infection pula kan, as a side effect of that procedure, kita disinfect dulu benda-benda tu. Tapi sejak ada COVID ni, ramai start dengar lah kan pasal disinfect rumah, kan pasal disinfect rumah. Okey, sebenarnya perlu ke tak perlu disinfect rumah ni? Okey, dia macam ni disinfect ni kalau bagi saya perlu, tapi berapa kerap? Dia apa beza antara contoh paling simple. Kalau kita nak bezakan, kalau rumah kita lah, antara cleaning dan juga disinfect, nak buat yang mana? Okey, cleaning adalah mencuci. So mencuci kita gunakan sabun biasanya, mencuci kita gunakan sabun dan mungkin adalah bahan-bahan yang kita tambahkan dalam sabun tu untuk bagi sabun dia lebih efektif. So itu adalah mencuci. So mencuci, bila kita gunakan sabun, dia akan buang kotoran. Dia akan buang kotoran. Contohnya macam kita masak. Kita masak, minyak percik-percik. Kita menggoreng, minyak percik-percik. Kotor sebab apa tahu? Kotoran tu adalah minyak. Kotoran adalah minyak, dia bukan kuman. Tapi dia kotor. So kita nak hilangkan kotoran ni, kita kena mencuci. Kita kena mencuci, kita guna bahan cuci lah, sabun lah, cleaner. So kita cuci kotoran. Sebab apa? Sebab tempat yang kotor, ada apa saki-baki makanan yang kotor lah. Bakteria akan lagi mudah datang. Bakteria, even macam contohnya roti kan. Roti kalau dah lama pun kulat datang sebab itu adalah makanan dia. So itu mencuci. Tapi disinfect ni adalah kita nak membunuh kuman. Rumah kita mungkin bersih. Rumah kita mungkin bersih tapi dia masih ada kuman. Contohnya macam ni, saya bagi contoh simple. Anak kita selsema. Ini contoh yang biasa lah. Yang semua orang hadapi. Anak kita selsema batuk. Dia selsema batuk. Mungkin dia tengah main, dia batuk-batuk, lepas tu sok-sek, tangan dia lap ke apa ke, dia pegang mainan. Especially kalau Kak Tadika lagi applicable lah benda ni. Kak Tadika lagi applicable benda ni, dan juga kalau kami kat klinik, sebab sekarang ni klinik suka sediakan playroom. Play area. Play area untuk budak-budak kan? Yes, kawasan ni memang banyak kuman. Sebab apa tahu, budak yang datang klinik semua rasa sesama. So bila semua, dia ada kuman dari virus dekat dia pergi pegang segala mainan. Budak datang, dia kena pula benda tu. So bila dia pegang mainan tu, mainan tu dia secara zahirnya kita tak nampak pun mainan tu ada kotor. Sisa makanan ke apa kan, kita tak nampak kotor. Tapi sebenarnya mainan-mainan tu ada kuman. Sebab itulah bila adik-beradik dia lain main, pegang mainan yang sama, pun berjangkit. On top of share the same udara kan, benda tu airborne maksudnya on top that. So kita pegang surfaces kan. Ataupun benda yang simple lagi satu, kalau nak senang faham adalah apa tahu, orang yang sakit mata. Sakit mata. Kan dia pakai spek hitam kan? Yes. Kita cakap lah kan kena pakai spek hitam supaya apa tahu, spor daripada mata tu tak pergi dekat orang lain. Tapi dia bila budak-budak kat rumah macam mana? Dia macam water droplet jugalah daripada dia macam dia ada ni. Tapi kalau kadang-kadang budak sakit mata kan, mata dia gatal atau pedih, dia pegang. Tangan dia kotor, lepas tu dia pegang mana? Dia pegang meja, dia pegang ni, pegang mainan, pegang apa. Adik-adik dia semua kena sakit mata. Betul. So bila macam tu, dia tak ada kotoran yang ternampak zahir, tapi sebenarnya ada virus kat situ, ada kuman, ada bakteria. So benda tu boleh berjangkit pada orang lain. Dekat sini gunanya disinfecting. Kat sini perlunya disinfecting. Sebab especially kalau macam sekarang zaman COVID ni, tengah bawa COVID ni, of course kita kat rumah mesti akan ada either somebody yang keluar untuk dapatkan barang-barang barang-barang rumah lah, untuk dapatkan rumah, ataupun mungkin kita guna runner ke apa ke. Tapi dia punya prinsip dia adalah ada benda kat luar yang mungkin contaminated yang kita bawa masuk ke dalam rumah. So dekat situ yang kita perlunya untuk disinfect. Because kalau macam COVID, dia memang terbukti dia boleh duduk on surfaces, atas permukaan, different dia punya bertahan tu lah, tapi from few hours to few days dia boleh bertahan. That's why kita nak disinfect benda tu. Dan sekarang ni, yang saya nampak concern paling besar adalah bila Tadika mula nak buka. Tadika mula nak buka. So kat situ dia akan jadi
dia akan orang kata dia boleh jadi apa ni, dia boleh wujud, sebenarnya dia boleh wujudkan semula wave. Okay, wave baru untuk COVID kalau tak jaga betul-betul. Okay, kalau tak jaga betul-betul, okay. Yes, that is why kita ada langkah-langkah yang perlu diambil lah. Macam kerajaan dah bagi SOP, macam mana kalau tadika nak buka, macam mana kalau office nak buka, macam kalau kami kilang memang beroperasi sepanjang PKP dan dia ada juga kalau kilang dia kena macam mana dia punya SOP dia. Supaya kita tak orang kata jadi tempat wabak tu lah, dia orang kata beranak Kluster baru dia panggil Yes, kluster baru. So okay, bayangkan macam ni kalau macam tadika kan. Tadika sekolah sama tadika sekolah. Tapi kalau sekolah ni mungkinlah kalau macam sekolah ni sebab macam tadika ni dia macam rumah tau. Budak-budak duduk atas lantai, budak-budak ni kalau macam sekolah ni tak macam tu. Kalau sekolah menengah kita boleh lagi kawal sebab dah macam adult kan, kita suruh pakai mask, duduk jarak-jarak. Tapi tadika macam mana kita nak kawal? Tak seperti taska. Macam mana kita nak kawal? Contact of course akan ada because seorang penjaga dia pegang seorang baby. Dia jaga seorang baby. Baby tu kan macam masih dependent. So dia kena pegang baby. Dia pegang baby, mungkin kita tak tahu. Mungkin baby ni sebenarnya dia dah ada COVID pada dia. Mungkin sebab parents ni sebenarnya ada dan tak detect lagi. Because kita tahu kalau COVID ni incubation period dia around 2 weeks. Maksudnya kita boleh ada virus tu dah jangkit pada kita tapi sampai 2 minggu kita tak ada simptom. Lepas tu baru kita start demam, barulah dapat detect. Tapi before that kita dah pergi pas pada orang. Yes. So bila penjaga pegang baby ni, lepas tu lepas dia letak baby ni, mungkinlah dia disinfect ke apa tapi mungkin ada pada dia dan dia terpaksa handle baby lagi satu. Contohlah kan. That is why penting dan juga especially kalau baby yang dah start mobile kan, dah merangkak, dah apa kan, macam mana kita nak kawal kan. Okay, baby merangkak kat sini je, baby ni dia merangkak kat sini, nak buat social distancing. Itu almost impossible sebenarnya lah. Memang susah. So banyak benda yang kita kena ambil langkah. Dekat sini dah saya nampak mungkin kalau kat tadika macam contohnya lantai, surfaces, meja, kursi disinfect. Permainan, alat-alat permainan dia. Yes, alat-alat permainan boleh disinfect. Tapi kalau macam jadi orang kata berapa kerap nak disinfect kan? Berapa kerap nak disinfect? Sebab dia macam ni, bila kita cerita pasal disinfectant ni dia mesti ada kandungan tu yang kita panggil disinfecting agent dia tu yang being approved. Okay, being approved as a disinfecting agent. Okay, disinfectant lah. Contohnya macam alkohol, contohnya macam IPA, contohnya macam Clorox. Okay, Clorox dia ada sodium hypochlorite. Ataupun macam contohnya kalau Dettol ataupun macam kalau Dettol sama dengan macam apa yang kita gunakan PCNX. Okay? Chlorothianol. So benda tu memang ada dan benda tu dia orang kata chemical lah. Okay, dia memang chemical dan because nak membunuh kuman dan nak membunuh virus, nak membunuh bakteria semua tu. Dan benda ni usually disinfectant lebih mahal lah. Lebih mahal. Sebab adanya dia adanya perkara-perkara. Yes, dia ada dia punya aktif tu kan. Dia bukan sekadar sabun. So kalau macam contohnya lah kan, lepas budak-budak makan, mungkin kotor, ada sisa-sisa makanan. Yang tu cuci. Okay, cuci macam orang kata mop lah. Mungkin kita mop, gunakan cleaner. Okay, gunakan cleaner dan mungkin disinfecting tu kita boleh buat sehari sekali. Contohnya lepas budak-budak balik, lepas dah mop semua benda, surfaces apa semua, buat satu harum disinfecting. Barulah kita gunakan disinfectant so that esok bila budak-budak datang, dia dah bersih dan juga dah disinfected. Bukan sekadar bersih daripada kotoran tapi kita dah buang germ sekali. So dia boleh buat cycle macam tu. Because actually kalau macam time budak-budak tengah ramai kan, lepas tu kita pun time tu lah sibuk nak disinfect juga because disinfect ni dia because dia ada chemical. Usually kita nak benda tu dia ada pengudaraan. Dia ada ventilation. Dengan budak-budak ramai time tu nak guna Clorox lah apalah, kadang kita takut ada side effect. So itu beza antara mencuci dan juga disinfect. Tapi kalau ikut macam kalau kita tengok certain guidelines, contohnya macam kalau WebMD kan, dia tak kalau macam kat rumah contohnya, rumah dia bukannya ada ramai-ramai orang yang from different background berkumpul dekat situ. Dia memang hari-hari memang kita, family kita sahaja. Okay, hari-hari memang family kita. Yalah, dalam close group
family kita saja kan. Close group. Dia close group. Dia tak ada contact macam-macam contact. So bila close group, mungkinlah kalau macam tak ada orang kata obvious risk untuk kita dapat. Contohnya, okay, obvious risk ni macam mana? Ada certain rumah, dia memang ada risk. Sebab apa tahu? Ada orang tengah quarantine dalam rumah. Memang ada. Itu cerita lain lah. Tapi saya menceritakan tentang rumah yang memang tak ada obvious risk lah. Mungkin boleh buat disinfect tu seminggu sekali. Tak perlulah buat hari-hari. Tak perlu hari-hari nak cuci dengan apa ni kan. Apa bagi dengan chemical semua tak perlu. Mungkin tak perlu. Mungkin seminggu sekali boleh mop, lepas tu mop dengan disinfectant. Lepas tu surfaces cuci dengan disinfectant. Lepas tu permainan anak-anak boleh buat dengan disinfectant. Itu mungkin macam tu. Kita tengok keperluan. Tengok keperluan. Kalau di tadika atau tak sekarang setiap hari. Kita boleh buat lepas sudah budak balik kan. Dan kalau di rumah mungkin seminggu sekali kan. Tak perlulah hari-hari mop dengan Dettol lah, macam tu contohnya lah kan. Tak perlulah macam tu. So basically itulah yang beza antara mencuci dan juga disinfecting. Bahan dia pun lain. Kita tak boleh disinfecting atau kita disinfect tapi kita gunakan pencuci lantai. Itu bukan disinfect. Ataupun kita cuci tapi kita guna disinfectant. Sebab kadang-kadang ada kebanyakan disinfectant dia tak ada bahan cuci. Kebanyakan disinfectant tak ada bahan cuci. Maksudnya dia boleh bunuh germs. Benda tu boleh bunuh germs tapi dia tak boleh buang minyak. Contohnya. So dia lain lah. Kena tahulah kalau macam kita nak mencuci, sekarang ni kita tengah nak mencuci, kita kena gunakan pencuci. Kalau kita tengah nak disinfect, kita gunakan disinfectant. Macam itulah. Baik. Okey. Terima kasih doktor buat penerangan. Untuk tu saya nak masukkan satu video. Mungkin video ni dia dapat membantu visualize apa yang doktor terangkan tadi. Perbezaan di antara mencuci, disinfect dan juga sanitize ya. Okey, mari kita tengok video ni sebentar. Okey, kita ucap terima kasih kepada Puan Hazirah Zaini yang buat video ni, perbezaan dapat visualize sedikit apa yang doktor terangkan, perbezaan antara mencuci, sanitize dan juga disinfectant Okey, kita ada beberapa soalan doktor, tapi sebelum kita cuba jawab soalan ni, doktor boleh bagi tahu ada apa offer ataupun special gift yang doktor terangkan pada permulaan tadi kepada pendengar ni, mungkin mereka boleh excited sikit Alright, silakan. Okey. So macam yang actually semalam saya dah announce, yang kita akan pilih dekat live FB. Kita akan pilih kita akan pilih 3 orang lah untuk menang kita punya home cleaning set, because Mary Jardine kita baru keluarkan jenama baru, iaitu Country Suds home cleaning set. Dia macam-macam lah tu. Kita ada disinfectant, kita ada Find All disinfectant. Yang ni bau dia kalau nak bau memang macam bau Dettol lah. Lepas tu kita ada juga kita ada juga pencuci lantai, pencuci pinggan, pencuci buah dan sabun. Pencuci buah dan sabun. Pencuci buah? Yes, fruit and veggie soap. I see. Sebab kadang-kadang kan, kadang-kadang macam kalau kita beli buah, tapi dia kena faham lah kalau pencuci buah dengan sabun ni, dia bukannya untuk cuci benda-benda yang poros. Dia kena cuci benda yang tidak poros. Tak poros contohnya macam ni apple. Kulit apple tu dia macam telap macam tu, kita tak boleh air, dia tak boleh air lalu kan. So
bolehlah cuci. Boleh cuci. Tapi janganlah pula kita pergi belah temikai, lepas tu dah terdedah si temikai, kita pergi cuci pula si temikai tu. Janganlah. Okay. So macam kalau sayur-sayur, okay, kita boleh cuci dengan buah. Because apa tau, selain daripada satu, of course memang kita takut ada kuman lah kat situ. Macam sekarang time COVID, kita takut kan macam ada kuman COVID tu dekat atas buah dan sayur. So kita boleh cuci. Tapi yang sebenarnya, okay, walaupun tak ada COVID pun, tapi sebenarnya penting kita cuci. Sebab apa tau? Sebab sebenarnya buah-buah dengan sayur dekat supermarket ni, dia banyak gunakan wax. Okay, dia banyak gunakan wax. Wax macam lilin lah, boleh dikatakan macam lilin lah. Okay, macam lilin. Dia spray, okay, dia spray pada sabun sebab dia spray pada buah sebab dia nak jadikan buah tu kekal segar. Okay, nak jadikan buah kekal segar. Sebab kan bila kita letak macam ini tu, satu kita nampak cantik, berkilat kan. Lagi satu dia tak nak air macam tersejat lah daripada benda tu. So buah tu dia akan tahan fresh lebih lama. Bila kita nak makan, kita actually kena buang benda tu. Dan usually kalau kita basuh dengan air sahaja, wax tu tak keluar. That's why ada certain orang dia akan, ada certain ni dia akan basuh dengan pencuci buah dan sabun. Okay. Dan of course orang katakan boleh tak kalau saya nak cuci buah dengan sabun gunakan pencuci pinggan. Contohnya dengan sunlight kan. Okay, jawapannya of course tak boleh. Sebab bila kita buat pencuci buah dengan sabun, kita kena buat sabun yang kata food grade lah. Maksudnya bahan-bahan dalam tu yang kalau termakan pun orang kata tak ada adverse effect. Tak membahayakan. Yes. Dan at the same time dia mesti kena efektif lah. Okay, dia mesti kena efektif. So benda tu kita memang buat jugalah fruit and veggie soap kita buat 100% natural. Lepas tu bila basuh dalam buah tu dia kena rendamkan dalam air. Jadi cara dia macam ni, dia kena rendamkan dalam air yang suam sikit. Okey, dia kena dalam air yang suam, lepas tu masukkan sabun tu dan kita rendam sayur dan buah dalam tu. Kalau macam buah, lepas tu kita kena gosok. Okey, kita kena gosok-gosok macam apple ke apa, kita kena gosok-gosok luar dia tu untuk buang dia punya kotoran dan juga wax yang ada kat luar tu lah. Kalau kita tak gosok, kita just basuh je tak boleh Dia perlu digosok macam wax Yes, memang kalau ikut yang guideline sebenarnya macam mana cara nak cuci buah adalah memang kena gosok benda tu. Okey, dia kena gosok sebab dia lebih bersih. Dia kalau kita just rendam saja dia mungkin tak ni lah. Okey, dia kalau nak kata nak senang faham kan, cuba kalau kita punya pinggan berminyak. Okey. Kita buat satu kita ambil satu besen besar, kita letakkan sabun dalam tu, kita tambah air, kita jadikan air sabun. Kita just rendam je pinggan berminyak tu dalam tu. So rasa-rasa minyak dia tu hilang ke tak? Ataupun kita guna sponge untuk gosok benda tu. Lebih kurang macam tu lah dia punya perumpamaan nak bagi faham. Okay. So itulah. So kita akan bagi giveaway. So cara dia kita nak pilih macam mana kita nak pilih tu. Banyakkan komen dengan banyakkan share mungkin Yes, banyakkan share. Okay, banyakkan share, banyakkan komen. Saya rasa nanti kita akan letak nama ni yang bekas, saya akan cabut dan kita akan announce. Okay, kita akan announce dekat FB page Show Me Kids dan juga dekat FB page Manager HQ siapa yang menang tu, dan kita akan hubungilah untuk hantar. Okay, setakat ni kalau ikut set tu yang belum, produk yang belum siap ada satu je, iaitu kita punya laundry detergent. Okay, laundry detergent pun kita buat. So nanti kita akan tunggu yang produk tu, insyaAllah dia akan set dalam masa terdekat. Kita akan hantar satu set, one complete set dekat setiap orang yang menang. Kita akan pilih 3 orang pemenang. Tapi syarat dia mesti kena share. Mesti kena share dan komen banyak-banyak. Okay? Okay. Baik, terima kasih. Okay, dengar tu para pendengar, Dr. Mariam ingin memberikan 3 set. 3 set 3 set. 3 pemenang. Pada 3 pemenang, 1 set seorang lah. Jadi syarat dia share banyak-banyak dan komen. Okay, kita ada masa lagi. So share banyak-banyak dan komen. Di hujung rancangan nanti bila dah tamat nanti kita tengok, lepas tu kita cuba hubungi pemenang-pemenang tu. Dan bila anda komen tu, kadang-kadang kita tak tahu pakai nama samaran di dalam FB bila kita nak hubungi tu susah. So nanti kita akan bagi tahu macam mana cara kita boleh berhubung lah. Okay, ada soalan-soalan yang saya nak doktor tolong jawabkan daripada pengguna daripada ni Principal No tanya, macam mana kita nak bezakan kalau disinfektan yang ada alcohol free tu macam mana pula?
yang disinfektan yang disebut alcohol free, adakah berkesan? Macam mana pula? Boleh tolong terangkan tu soalan yang pertama ni Okey. Okey. Silakan. Itu soalan pertama. Nak terus jawab ke macam mana? Terus jawab lah Terus jawab terus dulu, nanti saya pergi soalan kedua pula. Okey. Memang banyak sebenarnya yang disinfektan yang alcohol free, because kalau kita tengok dekat dia macam ni tau. Okey, disinfektan ni dia mesti mengandungi bahan yang disinfecting agent ini yang being approved by EPA. Okey, EPA ni adalah US punya Environmental Protection Agency. So dalam tu sebenarnya ada beratus-ratus bahan dalam tu, bukan alkohol je. Contoh macam saya kata, macam contohnya kalau kita punya Countryside punya dan juga yang dalam Dettol punya kita gunakan PCMX. Bahan nama PCMX. Ada juga orang yang gunakan bleach. Okey, bleach. Bleach ni contohnya macam kalau macam Clorox dia gunakan sodium hypochlorite. Itu pun disinfecting agent juga. Okey, tapi maksudnya dia memang kalau kita nak kata benda tu adalah disinfectant, dia memang mesti ada disinfecting agent dia tu. Okey, yang being approved. Tapi ada yang kata okey ni disinfektan yang 100% natural, dia cuma gunakan ekstrak tumbuhan. Contohnya saya rasa tu ramai yang concern benda tu. Okey, so ada dua benda lah yang kena alert kat sini. Satu, kena take note lah yang benda tu dia kemungkinan besar benda tu tak ada pun dekat dalam list yang EPA punya list. So actually kalau benda tu dia tak ada bahan yang dalam EPA punya list tu, actually kita tak boleh nak claim. Okay, actually kita nak disinfektan. Tapi orang ramai bukan tahu apa yang dalam list tu kan. Bukan dia boleh pergi je dekat web dia tu, dia ada banyak sangat. Just pergi dekat EPA.gov. Dekat situ just search je for disinfecting agent. Memang dia akan keluar, yang COVID-19 punya pun dia akan keluar. Okay. I see. Because contohnya macam ni, macam waktu Mary Jardin kita ada juga keluarkan macam disinfektan kita gunakan PCMX. PCMX ni memang being approved lah, dan PCMX adalah bahan yang sama yang kita gunakan dalam Dettol. PCMX kita tambah dengan fine oil. Okay, so itu disinfektan kita. Tapi sanitizer, untuk hand sanitizer, Mary Jardin ada keluarkan juga natural hand sanitizer. Okay, kita keluarkan juga natural hand sanitizer yang tak ada alkohol, dan kita ada juga keluarkan yang alcohol based, 75% alkohol. Dua kita ada. Because memang ada orang yang dia nak cari yang natural, especially untuk anak-anak. Tapi macam kita gunakan ingredient yang dia dah ada dia supported by lab research, dia boleh membunuh virus. Okey, membunuh virus. Tapi benda tu saya gunakan setakat orang kata hand sanitizer lah, natural hand sanitizer. Tapi bila dalam gambar ni lah doktor yang dalam gambar ni. Bila kita nak gunakan macam disinfektan tu, kita yang ni lah vendor ni, yang gambar ni. Yang gambar ni adalah 75% alkohol. Okay, so yang tu kita dah sekarang kita tak produce sebab dia punya raw material dia kita dapatkan raw material dari Korea. Lepas tu raw material dah sangkut lama. So kita tak dapat produce sekarang. So yang tu kita buat hand sanitizer lah. Tapi bila kita keluarkan disinfektan, kita memang gunakan disinfecting agent yang being one of the agent yang been listed by EPA. So itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak juga yang actually dia jual dekat yang organic ni lah, organic bahan. Dia jual, dia kata untuk menyah kuman lah, kiranya untuk dia panggil germicidal. Okay, dia bunuh germs. Okay, kena faham, germs ni sebenarnya in broad term lah, dia ada satu broad term. Sebenarnya germs ni ada tiga benda utama bakteria. Okay, bakteria. Contohnya lah contohnya macam mungkin kadang-kadang dekat telur ada bakteria salmonella. Okay, salmonella ni boleh menyebabkan kalau kita termakan telur tu mungkin tak masak betul ke, tak basuh bersih ke, kita kena salmonella, kita cari duri. Itu bakteria. I see. Budak batuk selsema, kalau pernah dengar kan kadang budak batuk selsema kalau di klinik, doktor akan tengok. Kadang-kadang doktor bagi antibiotik, kadang-kadang doktor tak bagi antibiotik. Saya ni jarang, susah nak bagi antibiotik ke orang. Sebab budak-budak biasanya bila batuk selsema, dia disebabkan oleh virus. Contohnya virus influenza virus, coronavirus, RSV, respiratory syncytial virus, macam-macam virus menyebabkan batuk selsema. Tapi benda tu kesan. Macam mana?
Antibiotik tidak berkesan dengan virus. Yes, antibiotik dia adalah untuk membunuh bakteria. Jadi bila kita ada virus, viral infection, kita makan antibiotik tak berkesan. Tapi ada juga orang yang batuk selsema disebabkan oleh bakteria. Mungkin dia disebabkan oleh Streptococcus bakteria ke bakteria. Okey? Pneumococcal ke dia bakteria. So benda tu berkesanlah antibiotik tu. So bila kita tengok balik, sebenarnya kebanyakan brand yang jual organic natural punya, yang germicidal punya spray ke apa ke, dia sebenarnya dia tak syarikat tu sendiri tak claim pun benda tu boleh membunuh virus. Kita yang salah sangka. I see. Pengguna silap faham. Yes, kita yang salah sangka. Sebab kalau kita baca dekat label dia tu, biasanya dia akan tulis macam ni. 99.9% antibacterial. Memang dia tulis. Dia tak tipu pun, dia memang dah tulis kat situ. 99.9% antivirus. Tapi dia antibacterial because memang ada banyak sangat bahan-bahan natural yang proven antibacterial. Macam extract, plant extract ke apa yang banyak research yang menunjukkan benda tu bila kita gunakan memang dia boleh membunuh kuman antibacterial. Tapi mungkin benda tu sebenarnya dia bukan antiviral. So kalau dia tak bersifat antiviral, dia tak berkesan untuk coronavirus. Dan juga so kena faham benda tu. Kalau nak kata nak pilih yang natural ke apa kan, kena tengok benda tu. So itulah saya rasa kita soalan kita tengok label lah. Okey, nanti doktor terangkan tentang produk-produk yang doktor bangunkan dalam country SARS ni lebih detail. Sebelum tu kita jawab beberapa lagi soalan. Contohnya soalan yang bertanya berkaitan dengan doktor, untuk kita basmi kuman di soft toy, is it true kita boleh sterilize? Sterilize pula satu term baru, sterilize dengan steam. Maknanya kita macam menguapkan tu. Boleh ke kita nak basmi kuman soft toy menggunakan sterilize konsep? Cuba doktor terangkan. Kalau nak sterilize ni, kita kena tanya nak sterilize dekat mana. Kita nak sterilize dekat mana. Because sterilize ni, yang biasa kita dengar lah. Yang biasa kita dengar, yang betul-betul fabric kan kita sterilize. Sebab fabric lain, bahan plastik lain, bahan besi lain. Wow. Macam contohnya lah, paling biasa mak-mak dia sterilize botol susu. Itu ada alat dia. Kan? Sama ada dia gunakan wap, steamer, ataupun dia gunakan rebus. Ada juga orang dia rebus, kalau zaman dulu biasa rebus. Ataupun dia boleh gunakan tablet kan. Dia gunakan tablet yang kadang kalau kita dekat kedai baby juga dia ada tablet. Kita masukkan dekat dalam air tu, lepas tu kita rendam dekat dalam tu. Because different dia macam ni lah. Dia macam ni, kalau macam macam mana kata, contoh lah saya bagi contoh simple. Because kalau kat hospital kita biasa dengar sterilize ni, because kita sterilize apa tau, fabric yang kita nak gunakan dalam operation theater kan. Tapi yang tu dia punya cara lain, chemical dia lain, dia punya suhu pun lain. Tak sama macam yang home practice. So dia punya keberkesanan pun of course berbeza. Dia punya keberkesanan pun berbeza. Tapi kalau macam cara terbaik, kalau kat rumah kan soft toys, cara terbaik adalah basuh dalam washing machine. Ni ada dua tips lah. Satu, basuh dalam washing machine guna sabun, guna deterjen lah guna deterjen. Because nanti pasti kita terangkan pula deterjen dengan sabun lain. Deterjen dengan sabun dua benda berbeza. Dia boleh basuh dalam washing machine guna deterjen, guna the most suhu paling tinggi yang permissible. Allah. Suhu paling tinggi permissible dengan mungkin compatible dengan washing machine ke. Because ada certain washing machine, dia ada suhu kat situ. Dia ada suhu. So mungkin air suam, air panas, ataupun mungkin kalau kita nak basuh wool kan, benda lembut dekat baju yang panas. Ada certain washing machine dia boleh adjust suhu kat situ. Dia boleh pilih suhu. So kita gunakan yang the most the highest temperature permissible. Satu dengan yang washing machine lah, permissible dengan washing machine tu. Lagi satu permissible dengan fabric tu. Because different fabric, different temperature yang kita boleh gunakan. Kalau kita nak gunakan macam contohnya guna air panas kan, memang rosak lah lepas tu. Rosak benda tu. So boleh, actually kalau boleh, kalau nak, boleh basuh dengan sabun,
boleh gunakan air swab. Baik. Jadi untuk sterilize ni kena tengok pada produk apa yang kita nak sterilize. Toy ke, besi ke apa, fabric ke apa. Jadi kalau macam doktor sebut tadi tu, toys kita boleh gunakan mesin basuh, kita gunakan deterjen dan kita gunakan as high temperature as possible kalau mesin basuh tu ada setting. Tapi nampak macam agak sukar. Mungkin alternatifnya mungkin kita boleh disinfect lah. Gunakan disinfectant spray, betul? Disinfectant spray, betul? Yes. Itu lagi sesuai lah. Okey. Okey, kalau ada soalan kedua daripada Nurul, soalan ketiga daripada Puan Nurul Azmira. Kalau kita spray disinfectant, selamat tak untuk anak-anak kecil? Contohnya yang merangkak, lepas tu tangan masuk dalam mulut. Tadi pun doktor ada sebutkan dia ada certain ingredient kan? Mungkin doktor boleh terangkan sikit lagi. Okey. Kalau nak kata benda tu, disinfectant ni dia macam ni tau. Kalau benda tu kita makan, contohnya macam Clorox kita minum. Memang bahayalah benda tu. Tapi bila kita nak disinfect, satu kita dah dilutekan benda tu dan kita cuci lah, kita cuci permukaan. So dia punya concentration yang disinfectant concentration tu adalah pada lowest level yang efektif. Lowest level yang efektif. Contoh saya bagi contoh. Contohnya macam kalau kita punya pine oil disinfectant pine oil disinfectant tu, cara dia adalah bila kita ambil disinfectant tu, kita kena cairkan sampai dia jadi 40 kali ganda. Maksudnya contohnya lah kalau kita ambil 100 ml disinfectant tu, kita kena campur 3.9 liter air supaya jadi 4 liter. Kita cairkan dia. Kita dilute. Sebab kita dilute tu, kita tak boleh dilute terlalu cair sampaikan dia punya kepekatan tu dah tak efektif. Tapi kita tak guna terlalu pekat juga. So benda tu should be okay. Tapi of course lah kan, kalau kita nak benda yang ideal, kita kata kita tak nak langsung chemical exposure pada anak-anak kita. Ini antara orang kata pemikiran yang boleh kita betulkan lah. Kadang-kadang kita tak nak langsung ada chemical exposure pada anak kita, tapi kita kena pertimbangkan antara kita rasa adakah chemical exposure tu yang akan membunuh dia atau kita rasa virus tu yang akan membunuh dia. So kita kena pertimbangkan yang mana yang orang kata kurang kejahatan dia lah. Kan? Betul lah, kalau dalam Islam dia ada konsep tu yang less evil. Less evil antara dua tu. Tu sama juga macam contohnya kan kita kata kita nak makanan kita nak bagi anak kita makan roti. Tapi kita nak roti yang tak ada preservatif contohnya. Kalau kita buat sendiri, hari ni buat, hari ni makan tak apalah. Tapi kalau kita beli roti Gardenia kat luar, Gardenia tak boleh tak letak preservatif because kita nak anak kita makan roti yang ada preservatif pada kandungan yang selamat. Ataupun kita nak anak kita makan roti yang natural, tak ada preservatif tapi ada kulat. Yang mana yang lagi evil? So kena betulkan because kadang-kadang ada orang yang terlalu dia macam ni lah. Maksudnya especially kalau kita Muslim, kita kena in moderation. Kita kena in moderation, kita tak boleh extreme kepada satu benda. Kalau kita nak ni langsung tak nak ni. Bersederhana lah. Bersederhana. So kalau macam disinfectant tu, dia being approved by EPA pada concentration sekian-sekian, mungkin kita kena mempertimbangkan lah kalau kita rasa sebenarnya kita perlu gunakan disinfectant because kita takut ada virus. Tak adalah kalau kata macam rumah tu kan pagi petang siang malam kita disinfect tu, taklah. Mungkin saya kata kalau kat rumah tak ada risk, mungkin kita disinfect seminggu sekali. So kalau kita perlu kita guna seminggu sekali, tapi kita gunakan seminggu sekali because kalau kita tak gunakan, keburukan yang datang tu lebih teruk daripada tu. Macam tu lah. Okay. Terima kasih. Ada soalan, mungkin soalan terakhir sebelum kita terangkan tentang produk Countryside yang doktor boleh detailkan. Doktor, kalau kita spray kenapa kita pakai hand sanitizer? Biasanya bila kita pakai, kita rasa kering. Rasa tangan tu macam kering. Why? Apa dia punya ingredient atau what's the factor? Silakan. Bila rasa tangan kering, sekarang ni kebanyakan, sekarang ni hand sanitizer kita saya rasa semua orang pakai alkohol lah. Because KKM pun memang advice kan, alkohol kita at least 70-75%. Tapi sebenarnya kalau ikut WHO, 60% pun okay, 60% above. I see, WHO says 60% Malaysia says. WHO atau CDC, sebenarnya 60% above okay. Tapi disebabkan sekarang ni dia kadang-kadang kan macam kalau kita sebagai penjual lah macam kalau saya sebab saya manufacturer kan, kadang-kadang kita kena ikut apa yang market nak. Macam bila kita KKM bagi tahu 75%,
So semua orang memang akan cari yang 75%, kita pun kena buat yang 75%. Tapi sebenarnya ada certain guidelines yang tunjukkan sebenarnya 60%. And in fact kalau tengok NEA, Singapore punya National Environmental Agency, saya nama NEA, kalau dekat situ sebenarnya kalau untuk disinfectant, isopropyl alcohol digunakan 50%. Actually orang kata macam mana dia dapat level-level ni level-level ni sebenarnya dia buat research base lah. Bila dia buat research dia gunakan 50%, dia tengok virus mati ke tak. So isopropyl alcohol digunakan 50%. Kalau tengok NEA punya guideline lah. Tapi kalau macam, because alkohol ni pun ada banyak jenis. Ada orang guna ethanol, ada yang guna ethyl alcohol, ada yang guna IPA ni ni lah propanolol. Ada guna natural alcohol, is it? Propanol. Ada macam-macam lah, macam-macam jenis. So kalau macam alkohol ni, kalau macam IPA, kalau ikut NEA dia letak 50%, kalau macam yang ethyl alcohol tu saya rasa dia letak mungkin dalam 70%, 75% different. Macam kalau kita gunakan IPA. That's why sebenarnya kalau macam kita punya hand sanitizer dengan kita punya home disinfectant tu, sebenarnya home disinfectant kita alkohol tu lagi rendah sebab kita ikut Singapore punya. Okay, so balik kepada kenapa kering, because alkohol tu sendiri sifat dia mengeringkan tangan. Okay. Sekarang ni time COVID ni orang akan kering tangan disebabkan dua benda. Satu adalah disebabkan oleh pakai alkohol, sanitizer tu banyak. Memang tangan kita akan kering. That is why bila kita buat sanitizer tu, macam contoh kalau kita Merijardin punya, kita ada tambah dengan bahan pelembab lain. Contohnya kita tambah aloe vera extract, kita tambah dengan vegetable glycerin, because semua ni adalah moisturizer. Kita nak efek kuman mati, tapi kita tak nak efek tangan kering. So kita tambah moisturizer dalam tu. Boleh buat penambahan macam tu I see. Yes. Actually kalau tengok yang brand-brand lain pun banyak juga yang tambah macam aloe vera extract, banyak juga yang tambah benda macam tu lah untuk elakkan tangan kering. Lagi satu adalah kalau macam saya kurang minat pakai sanitizer yang gel base. Because bila kita pakai gel base ni kadang-kadang pakai tu dia ada rasa melekit. Melekit pun disebabkan alkohol, tapi dia disebabkan formulation tu sendiri, gel tu sendiri, dia ada rasa macam gam-gam sikit, macam rasa tak best. Kan? So kalau saya suka pakai yang cair. So lagi satu adalah sebab kita banyak mencuci tangan. Okay, kita banyak mencuci tangan. Kan kerajaan suruh kita cuci tangan ni semua pun perlu cuci tangan. Cuci tangan kita menggunakan sabun. Okay, sabun ni nak senang faham dia sifat dia macam ni. Lagi kuat dia punya power, dia punya cleaning effect. Lagi power dia punya cleaning effect. Lagi drying benda sabun dekat kulit kita. Benda ni disebabkan oleh natural ataupun chemical ke apa ke. Dia bukan disebabkan benda tu, tapi disebabkan oleh sifat benda tu, surfactant. Adalah sabun ada surfactant. Okay, surfactant ni dia adalah bahan cuci tu lah dalam sabun tu. So lagi power. Contoh lah saya boleh bagi contoh sebab kalau kita kat Merijardin dan dengan Trisats, kita gunakan natural surfactant. Natural surfactant ni tahu maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni. Okay, ramai orang dia sebenarnya tahu, dia pernah dengar surfactant ni. Kan kata surfactant apa benda tu sebenarnya ramai orang pernah dengar. Saya tanya macam ni je. Pernah dengar tak SLS? Pernah dengar tak SLES? Semua orang katakan saya tak nak SLS dalam sabun, saya tak nak SLES dalam sabun, nak SLS free. SLS apa benda? SLS tu lah adalah bahan cuci dia tu, iaitu surfactant dia tu. Okay, so macam kalau kat Merijardin kita gunakan natural. Natural tu maksudnya kita ambil minyak tumbuhan, kita masak minyak tu, dia ada melalui certain proses, saponification, untuk kita hasilkan sabun daripada minyak. Kita masak sendiri. I see. So, yes, different minyak, different sifat dia. Contoh kalau macam olive oil, minyak zaitun. Minyak zaitun sifat dia sangat melembabkan. Okay, dia sangat melembabkan. Sebab itulah kalau kita siapa yang biasa mungkin pernah belajar dekat dekat belah-belah Arab kan, dia akan tahu kat sana dia orang biasa ada sabun minyak zaitun, sabun muka. Okay, sabun minyak zaitun. So sabun minyak zaitun sifat dia melembabkan. Kalau untuk baby memang sesuai pakai. Tapi satu, kalau dia pure olive soap dia lembik. Kena air sikit dia dah lembik. Tapi dia moisturizer. Lagi satu dia tak berbuih. Dia tak berbuih. Jadi bila orang pakai kadang-kadang orang tak suka sebab dia rasa macam kadang semua orang kan sabun tu lebih banyak. Dan juga olive soap ni bila dia sangat moisturizing, dia actually dia punya cleansing effect dia kurang.
Okay, cleansing effect dia kurang. So dia kurang mencuci tapi dia lebih kepada melembabkan. Berbeza dengan contohnya macam coconut oil. Okey, bila kita ambil minyak kelapa, kita proses minyak kelapa, kita masak minyak kelapa kat kilang kita untuk hasilkan sabun minyak kelapa, coconut liquid soap. Minyak kelapa sangat cleansing, sangat membersihkan. So banyak bila kita pakai, kalau kita guna yang pure punya, kalau kita macam basuh benda-benda yang berminyak kan, kalau bekas plastik berminyak, dia senang nak buang minyak itu. Kalau kita guna pekat punya lah. Tapi bila kita pakai minyak kelapa, sabun minyak kelapa. Tapi bila kita sabun minyak kelapa guna dekat tangan, dia memang mengeringkan tangan lah. Dia mengeringkan tangan. Kalau nak guna untuk cuci muka lagi tak berapa nak sesuai. Muka akan jadi kering. So dia bukan nak kata kering tu sebabkan sebabkan natural ke tapi mungkin sebab formulation sabun. So macam kalau kita manufacturer, bila kita buat sabun, kita try to cari balance lah. We will try to find a balance. Satu, kita kena tengok dia punya cleansing effect dia okey, buih dia okey, dia tak dry into the hand. Lepas tu kita tengok pH dia okey. Ada certain sabun terlalu beralkali, ada certain sabun terlalu berasid pun menyebabkan tangan kering, mengelupas puas pedih. So kita kena balancekan macam-macam. So bila kita buat benda tu, dan ini mungkin punca bila kadang-kadang kita beli sabun yang kita tak tahu, mungkin formulation sabun tu ke tak berapa best, bila kita pakai dia senang keringkan tangan. Macam different sabun, contohnya macam basuh baju, basuh kereta, basuh pinggan. Walaupun semua sabun, tapi sabun tu boleh tak kita gunakan sabun tu untuk mandi? Mungkin tak boleh, because mandi kita nak hilangkan kotoran apa je kat badan kita, kotoran tak banyak. Dan lagi satu, kita punya kulit sangat gentle. Berbanding dengan sabun basuh kereta yang nak hilangkan minyak-minyak hitam dekat kereta. And also debu tebal kat kereta. Mungkin sabun ni lebih power. Bila kita gunakan sabun tu pada diri kita, dia akan lagi mengeringkan lah, mengeringkan kulit. Dan lagi satu, kita tengok lagi aditif lain. Aditif lain yang dicampurkan dekat dalam tu. Dia ada banyak tak moisturizer yang dicampur dalam tu untuk mengurangkan kulit kering. So itu dua punca lah kenapa kulit kering. Sama ada sabun tu, terlalu kurang guna sabun dan mungkin formulation sabun tu tak berapa best menyebabkan kulit cepat kering. Dan lagi satu adalah alkohol tu sendiri, alkohol sanitizer. Alkohol sendiri memang mengeringkan kulit. Okey, so saya rasa jelas kot tu. Ya, jelas doktor. Okey. Sekejap ya. Pada yang job tu to share, untuk komen, nanti kita akan pilih 3 orang yang betul lah untuk menang kita punya full set, home cleaning set. Okay, sorry tadi. Okay doktor, thank you. Sorry dia punya link terputus sejak tadi. Alright, mungkin doktor sebelum kita tamatkan kita punya perbincangan, mungkin doktor boleh terangkan sedikit produk baru yang doktor tengah usahakan. Okay, yang sangat-sangat kita panggil family friendly lah, Kalau doktor boleh tengok, family. Kalau doktor boleh tengok yang saya upload di sini, okey, ada yang doktor ada sebut tadi tu, sanitizer, doktor ada sebut disinfectant, okey, doktor ada sebut coconut oil untuk deterjen kan, okey. Yang mana ia sangat family dan Xiaomi Kids sendiri telah bekerjasama dan insyaAllah kita akan dapat mengedarkan di Terengganu doktor, betul InsyaAllah. Terengganu. Okey, jadi dan kita akan gunakan produk-produk ni juga di tadika kita. InsyaAllah. Tadika Xiaomi dan sekolah kita di 11 cawangan, Kubang Krian insyaAllah, Dungun, Kertih, dan di Kuala Terengganu kita ada Seberang Takir, Cendering, Batu Buruk dan Gong Badak. Kita akan gunakan produk-produk ni di dalam aktiviti-aktiviti harian kita lah. Okey, mungkin doktor boleh terangkan daripada gambar yang saya sembunyikan gambar saya dulu supaya dapat lihat lebih jelas Okey, beberapa produk yang ada di pasaran. Okey, silakan doktor. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, jenama dia Country Sides. Okey, orang kata Country Sides ni daripada mana? Actually Country Sides ni adalah jenama kita sendiri daripada Mary Jardine juga. Because ramai yang dah kenal Mary Jardine ni sebagai natural products. Okey, natural products. Actually Mary Jardine kita start dengan sabun muka. Okay, sabun muka natural yang dibuat secara tradisional. Okay, kita gunakan cold process soap. Tapi kita yang membezakan kita adalah sebab kita bawa proses tradisional ni ke kilang JMP.
Okay, kita bawa proses tradisional ke kilang JMP sampai kan waktu first time kita kena audit kita kena audit untuk dapatkan kelulusan beroperasi kilang tu. Saya dimaklumkan yang kilang ni adalah satu-satunya kilang yang ada tempat jemur sabun, walaupun bertaraf JMP kita gunakan benda tu. Dan bila saya memang kekalkan benda natural, dan bila sekarang ni sebab concern ramai orang adalah kita kena banyak mencuci. Mencuci tu lebih daripada biasa. Disinfect, kalau sebelum ni tak pernah disinfect, sekarang lah nak disinfect. Kalau sebelum ni tak pernah mencuci dengan New norm. New norm. Yes, new norm, norma baru. So waktu tu antara concern ramai ibu ayah especially adalah bila terpaksa gunakan barang yang kata heavily chemical laden lah, macam terlalu chemical tu banyak sangat. Jadi kita rasa tak seronok. Dan dari situ, jadi kita ambil tanggungjawab tu untuk hasilkan produk home cleaning yang natural. As natural as it can be lah. So kita kena cakap macam tu. Sebab contohnya macam disinfectant, kita ada juga letakkan PCMX 4.8%. Macam hand sanitizer kita pun kita ada letakkan juga alkohol. Kita kena bagi tahu juga benda tu. Tapi yang mana yang kita boleh convert ke natural, kita ke natural. Contohnya macam kalau kita punya cuci pinggan, dishwash, memang dishwash kita natural 100%, veggie wash kita natural 100%. Macam mana saya masukkan natural 100%? Satu surfactant. Bahan cuci. Bahan cuci tu kita buat sendiri. Bahan cuci tu kita buat sendiri daripada minyak tumbuhan. Memang dekat kilang kita ada satu bahagian untuk masak minyak menjadi sabun. Kita memang specialize in that lah. So kita masak minyak jadi sabun dan kita kita dah seimbangkan lah. Kita ada banyak sangat jenis minyak. Even dalam satu bahan cuci tu pun kita dah campur-campurkan minyak. Kita campur-campurkan minyak untuk dapatkan macam saya kata tadi lah, supaya dia tak drying, tapi at the same time dia cleansing. Itulah sifat-sifat dia tu, dia berbuih. Berbuih tu sebab satu benda penting. Sebab ramai kata tak puas lah, rasa tak puas bila cuci pinggan tak ada buih. Dia mesti kena ada buih. So kita buat macam tu. Dan sabun dan produk kita ni pun satu, kita punya preservative pun kita gunakan preservative yang natural, yang ada EcoCert. Kita punya produk tak ada fragrance. Kecuali nanti yang akan ada fragrance adalah laundry detergent. Yang tu akan ada fragrance. Yang lain kita tak ada fragrance. Tapi macam mana dia ada bau best? Sebab kita gunakan essential oil. Kita gunakan essential oil dalam tu. And ada banyak lah, macam contohnya dalam dishwash kita ada bahan-bahan yang sangat moisturizing. Contohnya macam kita letakkan sodium lactate. Sodium lactate ni dapat daripada tumbuhan sebenarnya. Dia salah satu benda yang berasal daripada tumbuhan untuk orang kata melembabkan tangan. Dia kalau ikutkan study dia 3 kali ganda lebih melembabkan berbanding glycerin. So ada banyak benda kita buat. Tapi yang main objektif kita waktu keluarkan Countryside ni, sebab sebenarnya ada je yang brand-brand lain yang dah keluarkan natural brand. Tapi main dia adalah kita nak bagi produk natural untuk ramai mampu guna, mampu beli. Dari kalau tengok harga kita memang sangat-sangat macam tak logik. Ramai yang bila sebab saya ada juga approach speaker store semua kan, dia tengok orang kata macam tak logik lah produk natural harga macam ni. Because saya try untuk matchkan dengan harga produk tak natural. Maksudnya, maksud doktor tadi tu harga tak logik in compare to produk-produk natural lain lah di pasaran. Yes. Contohnya lah macam contohnya kalau kita punya hand wash. Hand wash kita ni, saya cerita sikit lah, hand wash kita ni dia ada gunakan combination, dia punya bahan cuci dia tu combination of few plant oils. Lepas tu kita tak ada fragrance dekat dalam tu, tapi bau dia tu bau rose. Sebab apa tahu? Kita gunakan rose geranium essential oil. Rose geranium essential oil dalam tu. So bila bau-bau rose tu, itu adalah memang essential oil lah. Itu bukanlah fragrance. Sebab kadang-kadang ada setengah orang kulit dia, saya bukanlah anti sangat dengan fragrance ni. Cuma kadang-kadang ada setengah orang dia sensitif. Kulit dia sensitif. Bila kena fragrance ni dia allergic. So kita gunakan, kita try untuk buang lah. Mana chemical yang kita boleh gantikan, kita gantikan. Tapi satu botol tu, kalau dalam gambar tu kan nampak satu botol tu, 240 ml tu harga dia RM9.90. Saya naikkan yang yang dengan apa tu? Dengan lotion tu. And sekarang ni pun kita ada jual combo yang apa tu? Rose geranium essential oil tu dengan kita punya lotion, because kadang-kadang bila kita kerap mencuci, especially kalau macam orang yang bekerja
frontliners lah, kalau ada frontliners kat sini kan, lagi kerap mencuci, cuci dengan sabun Rosarinium Essential Oil, and at the same time lepas cuci gunakan lotion. Combo tu baru RM19.90. Yang ni So kat mana? Bukan, yang lagi satu yang ada gambar dengan tube lotion tu. Okay, yang this one jap Yes, betul. Okay. So kalau tengok ni kan, orang kata kalau tengok ni dia ingat harga RM30-40. Tak, harga tu RM9.90 sahaja kan sabun ni. Senang nak masuk dalam handbag. And also kita ada juga hand and body lotion lepas cuci sabun. Kalau yang kerap sangat cuci sabun especially kalau macam frontliner, satu orang yang memang berisiko, dia kerap cuci tangan dengan sabun. Gunakan lepas cuci sabun, gunakan lotion untuk elakkan kulit jadi terlalu kering. Okay, so contohnya macam kalau dishwash kita menggunakan grapefruit essential oil. Okay, bau dia sangat refreshing. Sampai ada yang katakan, dah beli sayang nak guna. Sebab bau dia tapi satu botol tu, yang gambar ada 3 botol tu, satu botol tu cuma RM9.90 je. Okay, yang coconut dishwash tu RM9.90. Kalau food and veggie tu harga berapa? RM7.90. So orang kata harga-harga ni macam harga yang boleh dapatkan supermarket lah, yang brand bukan natural. Because memang itu kita punya aim. Kita nak try untuk produce produk yang natural, yang safe, tapi semua orang mampu beli. Semua orang mampu beli. Okay doktor, ada soalan yang berkaitan dengan skin allergic. Anak saya, my daughter skin allergic, sesuai tak gunakan produk-produk ni? Okay, kalau yang ada skin allergy atau eczema, dia ada few considerations kena ambil. Satu adalah orang yang ada skin allergy ni biasanya kulit dia kering. So produk yang kita buat ni sesuai insyaAllah sebab kita letak banyak sangat moisturizer dalam tu untuk mengelakkan kulit kering. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebiasaannya orang lebih ramai untuk allergic kepada chemical. Kepada produk chemical. Lebih ramai orang allergic kepada produk chemical berbanding kepada produk natural. So boleh try. Kalau saya sarankan untuk tukar. Try to slowly eliminate dalam hidup kita ni, try to slowly eliminate benda-benda yang chemical, benda-benda yang macam high sugar, kalau macam pemakanan kan. Sebab dia kan orang yang allergy ni ataupun eczema ni, dia bukan satu benda je. Dia bukan jumpa doktor minta krim untuk sapu krim dan nak baik, nak sembuh. Tak. Because family saya sendiri, family yang orang kata apa ni? Strong family history of atopic. Atopic ni dia ada beberapa ni. Dia macam contohnya resdung, yang selalu pagi-pagi bersin-bersin sumbat hidung tu. Lepas tu selalu gatal mata. Lepas tu eczema, asma. Ni memang sekawan. Kalau ada strong family history of atopic, mungkin ada adik-beradik kita, seorang ni ada asma, seorang ni ada eczema, seorang ni ada resdung, mungkin macam tu. Sebab dia dalam kumpulan yang sama. So bila ada masalah ni, dia tak boleh macam mengharapkan ubat sahaja. Sebenarnya dia kena tukar lifestyle. Dia kena tukar lifestyle. Satu, pemakanan, diet. Lepas tu yang kedua, produk-produk yang kita gunakan. So semua ni kena buat. Contohnya daripada produk yang kita gunakan macam sabun mandi, sabun, mungkin kadang setengah orang dia tak tahan dengan sabun cuci pinggan, mungkin boleh start tukar kepada natural, start tukar kepada country sides. Kalau tengok yang produk yang lebih moisturizing, lebih natural, dia kurang kata apa, menyebabkan risiko untuk dapat alergi tu. Saya tak cakap lah, saya tak katalah produk yang natural ni orang alergi memang confirm tak akan dapat alergi, tak. Sebabnya macam ni, ada orang dia makan udang, ada orang dia makan seafood, bila dia makan seafood dia jadi alergi. Naik gatal lah, gatal hidung lah, gatal mata segala lah. Ada yang kalau teruk sampai anaphylaxis, sampai sesak nafas apa pun ada. Padahal makan seafood. Seafood natural ke tak? Natural. Tak ada orang pergi reka ikan. Tak ada orang reka udang ke apa kan. Benda tu benda natural. Tapi bila orang makan boleh dapat alergi. Maksudnya bila pakai produk natural, ada orang yang boleh dapat alergi. Tapi risiko dia far less as compared to pakai produk yang chemical based. So boleh try. So maknanya change lifestyle, pemakanan dan cuba gunakan less chemical dan produk-produk country sides yang doktor bangunkan ni adalah based pada natural. Tadi disebut coconut oil, essential oil banyak tu kan. Dan harga kalau di compare dengan pasaran, harganya adalah sangat patut lah. It's very affordable. Dan saya difahamkan oleh Dr. Mariam dan Dr. Atik dah masuk di Kuala Lumpur kedai runcit
Dr. Zaharuddin Ustaz Zaharuddin, Al-Zarman. Di Zaman. Di mana tu Dekat Gombak. Kat Gombak. Okey, kalau kalau inilah kita dah ada banyak tempat yang kita dah ready nak masukkan dah. okey, boleh like Facebook Mary Jardin Mary Jardin HQ. Okey, nanti mungkin kita boleh text kat dalam ni, dan juga kalau di Terengganu tu boleh like Show Me Kids School punya FB pun kita akan text kat dalam ni. Jadi pada mana-mana pengusaha tadika ataupun ibu bapa ataupun frontliners pun mana-mana pengguna yang ingin produk itu di Terengganu boleh like Show Me Kids School tu, nanti kita akan bagi tahu di mana link untuk pembelian Kalau berdekatan boleh drop by ambil atau kita hantar cash on delivery. Kalau agak jauhan tu kita mungkin boleh courierkan dia lah. Okey, tapi insyaAllah akan ada di Show Me Kids by sebelum raya tu insyaAllah dah sampai lah. Kita usahakan untuk courier Sekarang ni terlampau banyak barang yang di courier, jadi agak backlog sedikit lah. Jadi kita cuba dapatkan sebelum raya, dan selepas raya tu kita dah boleh start untuk agihkan kepada pengguna di 11 cawangan Show Me Kids di Kuala Terengganu. Saya just ulang lagi sekali, di Kuala Terengganu kita ada di Batu Buruk, Show Me Kids Batu Buruk, Show Me Kids Cendering, Show Me Kids Gong Badak, dekat dengan Uniza, di Show Me Kids seberang Takir di mana sekolah rendah, sekolah menengah dan juga special needs center kita. Kemudian di Dungon, Show Me Kids Dungon, Show Me Kids Kertih, dan juga di Show Me Kids Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan. Baik doktor, kita di penghujung rancangan, di penghujung program, mungkin ada apa-apa yang kita tertinggal ataupun doktor rasa ingin sampaikan pada pengguna ataupun kepada pendengar di post PKP ni. InsyaAllah kita akan lepas PKP ni macam mana, dekat nak raya kan, apakah produk-produk ataupun nasihat yang perlu ada, especially yang kita perempuan kan, dalam beg ni kena ada apa, at least kat kereta kena ada apa kan, yang mungkin boleh membantu mereka untuk mengelakkan daripada dijangkiti COVID-19. Silakan doktor. Okey, yang pertama rasanya tak raya lah kot tahun ni. Raya kena raya. Raya. Okey, satu, kalau seboleh-bolehnya kurangkan travel, kurangkan berjumpa orang. Okay, because macam saya kata lah, actually kalau kita nak break the chain tu, benda yang paling efektif sebenarnya adalah social distancing. Dan kita kurangkan social distancing lah, maksudnya kalau tak perlu tak payahlah kan, jumpa orang sana sini, itu benda paling penting. Tapi kalau macam katalah memang kita ada keperluan untuk berjumpa orang, make sure kalau dalam handbag tu, kalau macam saya make sure hand sanitizer sentiasa ada, just in case emergency. Kecil je hand sanitizer tu kan, very small kan? Kecil. Kalau macam beg, kalau macam orang yang mak-mak ni kan, mak-mak ni lagi lah beg dia kan besar. Sebenarnya kalau ikutkan floor disinfectant pun muat masuk. Okay, so make sure sentiasa bekal, sentiasa bekal. Satu, yang ni kalau yang saya rasa, kalau yang saya biasa amalkan dan saya rasa memang saya nak advise semua untuk ni lah. Satu, hand sanitizer kena bawa. Okay, lepas tu sabun. Okay, sabun because kalau ada tempat boleh cuci, kita boleh cuci lah. Sabun and also wipes. Wipes pun penting kan, kadang-kadang ada tempat-tempat yang kita memang kena wipes. Anak-anak kita ni, anak-anak dan juga orang tua adalah orang yang golongan immunity dia rendah. Because dia macam ni tau, coronavirus ni mungkin kita sebenarnya mungkin terkena coronavirus tapi kita just pass by as a normal flu. Macam batuk sesama sikit-sikit, lepas tu hilang. Tapi rupa-rupanya sebenarnya badan kita boleh lawan sendiri Yes. Dia jadi macam batuk sesama biasa, mungkin kita pun tak demam teruk. Dia memang tak demam pun, cakap batuk sikit-sikit. Tapi test coronavirus. Okey, tapi okey lah badan kita boleh lawan. Tapi bila kita sebagai pembawa, kita exposekan pada orang yang immunity rendah. Contohnya macam anak-anak, contohnya macam orang tua-tua kan. So bila diorang dapat benda tu boleh membawa maut. Sebab kalau kita tengok trend kematian kat Malaysia pun yang berumur coronavirus ni semuanya memang berumur dan juga dia ada underlying condition. Contohnya macam diabetes, penyakit yang menyebabkan immunity dia rendah. Biasa kalau muda-muda ni saya rasa tak ada lah. Macam ada seorang tu yang dia muda kan, umur 30 lebih, meninggal, lelaki. Itu pun sebab dia memang ada respiratory problem. Even before dia ada coronavirus, dia memang ada masalah macam asma ke apa ke. Dia lebih orang kata susceptible untuk dapat
adverse effect lah daripada benda tu. Penyakit apa, dia punya kesan yang lebih teruk. So kalau boleh, especially anak-anak kita tak payahlah bawa sana sini. Kalau boleh kalau boleh dielakkan untuk dielakkan untuk bersosial kat luar, elakkan, jangan bawa. Dan kita pun kena protect diri kita lah. Macam bila kita keluar, kita pakai mask, kita jauhkan diri daripada orang, kita pakai sanitizer. Bila balik rumah, first thing sebelum jumpa anak kan, first thing pergi mandi, basuh baju dulu. Okey, dan lagi satu yang tadi, sebab tadi saya teringat nak share tapi tak share sebab terlupa nak cakap, yang waktu ada yang tanya pasal nak basuh fabric. Okey, nak basuh fabric, yang nak disinfect fabric tu. Okey, tips yang penting adalah jangan kibas. Okey, kadang kita ada setengah orang ni dia ada habit dia suka kibas. Contohnya macam apa tau? Baju, atau contohnya baju kita dah pakai kat luar, mungkin baju tu dah ada kuman, kita kibas baju. Semua orang sebelum dia basuh baju, masuk dalam washing machine, dia suka kibas dulu. Jangan kibas, because bila kita kibas, dia akan menyebar lagi benda tu dekat udara. Okey, lepas tu kita punya contohnya bedsheet, cadar. Dia nak basuh cadar, gulung cadar tu masuk dalam washing machine. Jangan dikibas dulu cadar tu, jangan kibas. Oh, I see. Terus masuk. Because benda tu akan meningkatkan risiko untuk germs tu pergi lagi kat udara and kena pula kat orang. Especially rumah-rumah yang ada orang quarantine, because ada orang yang home quarantine. Okey, ada orang yang home quarantine, mungkin dia baru balik dari overseas ataupun, tapi sekarang ni kalau balik dari overseas dah duduk pusat quarantine. Tapi ada juga orang yang macam mungkin dia ada history of contact tapi dia belum positif, dia quarantine kat rumah. Lagi-lagi lah, tolong jangan kibas-kibas dulu cadar ke apa kan, habis kena kat semua orang. Okay, so itulah nasihat saya kalau macam waktu raya ni, tolong jaga kebersihan betul. Kalau perlu keluar, standby, hand sanitizer wajib ada, sabun, sabun yang boleh dibawa. Kalau macam saya memang kereta ke apa tu, mesti memang sediakan toiletries. Even macam brush. Kalau di dalam kereta kan kita letak, kadang-kadang kita parking panas tu, produk mana yang sesuai yang kita kalau letak supaya tidak berlaku kalau macam terbakar. Sabun, macam yang sabun kita tu, rose geranium hand wash tu kalau letak dalam kereta okey. Tapi kalau macam sanitizer tu kalau boleh jangan tinggalkan, letak dalam handbag. Sebab dia ada alkohol 75% kan? Yeah, sebab dia ada alkohol. Alkohol ni kalau boleh kita nak lah sebab dia flammable kan. Selalunya kalau saya advise letak dalam handbag. Sebab apa tau, kalau orang lelaki dia memang takkan bawa. Kalau wife ada dalam handbag memang dia akan bagi husband dia pakai juga. So simpan dalam handbag, akan bawa di mana-mana. Okay. Kalau disinfectant tadi kalau tinggal dalam kereta boleh kan? Dia kalau ikutkan sebenarnya tak advisable lah, because disinfectant tu pun dia ada bahan juga. Tapi kalau nak kata pernah ada kes meletup ke apa, saya tak pernah dengar lagi lah. Saya try juga cari macam kot overseas dia ada reported cases meletup sebab tinggal dalam kereta, saya tak pernah dengar lagi. Tapi kalau macam mungkin bila panas sangat, dia punya botol plastik tu sendiri pun kadang bila panas kita takut dia akan emit certain chemical, ataupun dia buat alkohol tu jadi dah tak aktif. Dia punya effectiveness dia berkurang, benda tu mungkin. Tapi kalau nak kata meletup tu tak lah. Tapi sebelumnya kalau boleh jangan tinggalkan lah. Jangan tinggalkan. Tapi kalau sabun tak ada masalah, because sabun kita masak pun lagi panas dia benda tu. Lagi panas dia benda tu. Baik. Itulah. Okay, terima kasih. Alright, thank you. Okay, saya nak bagi sedikit penambahan penerangan di Show Me Kids School nanti kita sendiri doktor kita akan buat cleaning, kemudian kita akan buat kita akan disinfect the school, the kindergartens, all the branches before school start, dan kita akan lalui proses-proses. Kalau tengok apa yang saya pegang kat sini adalah thermometer Okay, thermometer maknanya bila macam di klinik jugalah, apabila klien datang ataupun anak-anak murid datang, mereka akan diperiksa. Okay, macam SOP kami doktor untuk kami share doktor dengan pendengar. Ibu bapa tak boleh turun kereta. Kita akan cek anak di kereta, di masa dalam kereta lagi. Okay, kita akan tembak, maknanya kita tengok kalau dia tidak demam, baru kita bawa dia keluar. Kemudian kita akan lalui proses SOP seterusnya adalah dia basuh tangan dulu. Tadi doktor ada sebut kan, basuh tangan seberapa yang boleh kan. Dia akan basuh tangan dulu di luar, kemudian baru masuk. Tapi ada soalan tadi tu, kalau pakai mask, budak-budak kan, kat dalam sekolah, dalam tadika, sebab dia dalam close environment, dia dalam diri dia saja, kena ke dia orang pakai mask? Disinfect dah buat, sanitization dah buat, basuh tangan dah buat, social distance buat, tapi perlu ke mereka pakai mask? Okay.
Dia paling penting social distancing. Okay. Tapi kadang-kadang ada certain condition memang tak dapat nak elakkan social distancing, memang kena pakai mask lah, advisable. Tapi persoalannya mampu ke budak-budak nak pakai mask? Kita kalau Itu macam soalan dia. kan? Mampu ke tak? Memanglah kalau nak kata perlu ke seeloknya memang pakailah, walaupun orang kata dia macam ni. Berapa lama boleh tahan? Tinggal semua, jangan tinggal semua. Kalau kita tak boleh nak social distancing, janganlah sebab social distancing tak boleh. Yang lain semua tak payahlah. Tak payah sanitize, tak payah disinfect, tak payah pakai mask, dia tak boleh macam tu. Mana yang kita mampu buat, kita try buat sebab kita nak kurangkan risiko. Tapi bila nak cerita budak-budak pakai mask ni, saya rasa lah budak-budak sekolah rendah pun susah juga kot nak suruh pakai mask. Dia tak praktikal boleh juga lah. Nanti mereka akan buka boleh ke tak kan? Saya tak tahulah boleh ke tak. Kalau taskar lagi lah, kalau budak bawah 6 tahun, mungkinlah 6 tahun ke atas dia start faham kan. Kalau bawah 6 tahun, saya rasa memang tak praktikal kot. Macam memang, saya rasa macam quite impossible kot nak suruh pakai. Ya boleh dikuat-kuasakan tapi kelangsungan dia nak terus pakai tu kan. Dalam keadaan panas dan sebagainya kan. Tapi itulah, so macam kami macam kami di Xiaomi, kita check temperature, kemudian kita basuh tangan, kita buat social distance, kita asing-asingkan dalam, kita jarak-jarakkan lah. Kemudian kita tak benarkan parents turun ambil anak, semua duduk dalam kereta, kemudian kita tak benarkan orang luar datang. Okay, sebab kita jangka kalau kerajaan dah umum PKP tamat ataupun dibenarkan, sekolah akan buka lepas raya tadika atau even sekolah akan dibuka selepas raya. Sebab kalau ekonomi, kalau ibu bapa dah bekerja, sekolah tak buka, tadika tak buka, mana dia orang nak hantar anak? Betul, kalau jadi kalau mereka, kalau kerajaan buat keputusan tak boleh lagi buka sekolah, tak boleh buka tadika, maka mereka terpaksa hantar kepada rumah pengasuh. Sama juga, crowded juga nanti. Lagi social distance tak berlaku kan. Jadi kita akan gunakan produk-produk yang nature based ni daripada Countryside, daripada Mary Jardin ni, daripada cleaningnya, dengan dishwashing, dengan deterjennya, dengan disinfect ataupun dengan sanitizationnya. Dan juga kepada ibu bapa pun kita, ibu bapa Xiaomi yang mendengar ataupun yang bakal mendengar nanti dalam siaran ulangan, kita galakkan mereka untuk gunakan produk-produk Countryside lah, kita akan promote ya. Jadi kita ada lebih kurang 400 ibu bapa, student, lebih kurang dalam 1000 lebih campur dengan anak beranak. So, kalau mereka dapat gunakan ni jadi satu kelebihan bagi mereka lah, menggunakan nature based product. Okey, kita di penghujung rancangan doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Doktor di Kedah, saya di Terengganu Okey, insyaAllah produk-produk Countryside Mary Jardin ni akan ada di Xiaomi sebelum raya Okey, jadi kepada para pendengar, nanti kita akan buat pemilihan doktor, kita akan buat pemilihan dan kita akan maklum di dalam Facebook juga dan hubungi kami kepada yang pemenang tu bagi kami masa lah untuk kita nak check balik how many shares and then at the same time berapa banyak likes dan berapa banyak komen yang kita dapat untuk itu Okey, baik, kita di hujung rancangan, doktor tak ada apa-apa lagi okey that's it atas jemputan. Okey, sama-sama. Dan ambil kesempatan ni untuk kita mohon maaf kalau ada tersilap kata, tersalah bahasa. Kami mohon maaf. Perkongsian kami berdasarkan pengalaman Dr. Mariam sendiri sebagai medical doctor yang punya klinik, Mary Eve Clinic, and then sebagai pengusaha kepada produk nature based Mary Jardin dan juga Countryside. Okey. Dan di penghujung ni saya juga ingin mengucapkan mungkin kita baru 16 Ramadan, selamat menyambut hari raya dan jaga social distance kita. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, sekejap. Alright.